Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, mungkin kita pernah mendengar Mahathir sudah tidak ada harapan. Tamat riwayat Mahathir, bukan fizikalnya tetapi karier politiknya. Mungkin ada yang kata rehatlah Tun di sana, damailah Tun di sana. Di sana merujuk kepada di mana saja tempat Tun berada, di rumah dan di hospital kah? Kerana baru-baru ini Malaysia digemparkan apabila Mahathir jatuh dan telah dimasukkan mendapat rawatan di IJN. Salam sejahtera, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video dan iklan kali ini yang sangat best. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kita mesti tahu bahawa kita mempunyai sistem imun badan yang berbeza-beza. Jadi, melalui sistem imun badan yang sihat, melalui sistem imun badan yang dididik dengan bijaksana, melalui sistem imun badan yang mempunyai kekuatan, boleh mencegah pelbagai jenis masalah kesihatan. Jadi melalui transfer factor terapi imun, produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Badan kita, manusia yang mempunyai sistem imun badan yang baik, yang sihat, yang dididik oleh terapi imun, boleh mengelak pelbagai jenis masalah kesihatan. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun transfer factor, Anda boleh menghubungi nombor saya yang tertera. Apabila Mahathir disahkan patah tulang pinggul. Jadi saudara-saudara, apa keadaan terkini Mahathir yang kita nantikan? Jadi apabila Mahathir telah mendapat kecederaan, sama ada retak atau patah tulang pinggulnya, Malaysia mulai berdoa, Malaysia mulai menitipkan doa agar Mahathir terus dalam keadaan yang baik, terus sihat sedia kala. Bahkan Mukris sebelum ini telah membuat kenyataan bahawa pembedahan bukanlah option untuk Mahathir pada hari ini kerana usianya yang sudah 100 tahun lebih. Jadi kalau ada yang kata Mahathir ini kritikal, saya setuju kalau dalam karier politiknya. Kenapa? Buktinya kita dapat lihat pada pilihan raya umum ke-15. Kekalahan teruk untuk Mahathir dan juga GTA. Jadi pada hari ini keadaan kesihatan Mahathir pula saya kongsikan kepada Anda. Anda boleh lawat FB Dr. Mahathir, siaran media, keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang terkini. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad masih meneruskan rawatan di IJN bagi pemulihan tulang pinggul yang patah akibat jatuh pada 6 Januari lepas di kediamannya di The Mines. Setelah berbincang dengan doktor-doktor pakar dari IJN, HUKM dan HKL, diputuskan bahawa rawatan fisioterapi tanpa pembedahan adalah pilihan yang terbaik baginya. Mengambil kira faktor usia Tun Mahathir, proses pemulihan ini akan memakan jangka masa yang agak lama. Tun Mahathir dan keluarga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraan beliau. Buat masa ini juga, Tun Mahathir tidak dibenar menerima pelawat kecuali keluarga terdekat. Sufi Yusof, pejabat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad 10 Januari 2026. Itu adalah keadaan terkini Tun Mahathir. Kalau ada yang kata Mahathir nih sudah tidak ada harapan, ya saya percaya kalau dalam karier politiknya lah. Tapi kalau dalam keadaan fisikal, keadaan kesehatannya, kita dapat lihat Mahathir ini masih kuat. Dan kita berdoa yang terbaik dan kita berdoa supaya Mahathir terus sehat. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Akhirnya keputusan, satu lagi keputusan mahkamah
yang menggemparkan bersatu. Sebelum ini kita sudah dengar bahwa ada ahli parlimen ataupun wakil rakyat bersatu yang berpaling tada dan akhirnya menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Di Sabah pula ada kerusi parlimen yang bersatu mahu lawan supaya dikosongkan. Tetapi mahkamah baru-baru ini telah membuat satu keputusan menolak rayuan bersatu berhubung kerusi parlimen Sabah. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bersatu untuk mendapatkan kebenaran merayu terhadap keputusan yang dipertua Dewan Rakyat yang enggan mengisytiharkan 4 kerusi parlimen di Sabah sebagai kosong yang dimenangi bekas ahli parti itu pada pilihan raya umum ke-15. Keputusan majoriti 2-1 dibuat oleh panel 3 hakim dipengerusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Azizah Nawawi bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan dan Datuk Colin Lawrence Sequeira. Hakim Nalini dan Sequeira membentuk majoriti, manakala Hakim Azizah menyampaikan penghakiman berbeza. Menyampaikan keputusan majoriti, Hakim Nalini berkata, kes berkenaan melibatkan kuasa perlembagaan, speaker di bawah perlembagaan persekutuan, yang bersifat tidak boleh diadili ataupun non-justiciable. Mahkamah perlu menghormati doktrin pengasingan kuasa dan keistimewaan parlimen, justru tidak campur tangan dalam kuasa, khusus speaker, di bawah perlembagaan persekutuan, kecuali jika disalahgunakan, katanya. Beliau berkata dalam bersatu, speaker melaksanakan kuasanya di bawah perkara 49E, perlembagaan persekutuan dan kuasa itu bukan bersifat pentadbiran semata-mata, sambil menegaskan bahwa speaker bukan sekadar rubber stamp. Hakim Nalini berkata, turut tidak dipertikaikan bahwa tiada sebarang dakwaan, niat tidak baik ataupun malafaid, sambil menambah bahwa pendirian mahkamah berhubung kuasa speaker untuk menentukan kekosongan luar jangka, casual vacancy, telah pun menjadi undang-undang mantap. Beliau menegaskan tiada asas untuk membenarkan permohonan, kebenaran merayu dan peluang untuk berjaya adalah tidak realistik. Perkara 49E ialah pindaan baru. Tetapi Mahkamah Persekutuan telah memutuskan isu berkaitan tarif kekosongan luar jangka, katanya. Pada 17 April 2023, Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Kapten dalam kurungan B Muhammad Suhaimi Yahya yang juga pegawai awam parti itu memfailkan permohonan semakan kehakiman menamakan speaker Tan Sri Johari Abdul serta ahli parlimen terbabit yaitu Datuk Armizan Muhammad Ali Papar, Khairul Firdaus Akbarhan Batu Sapi, Datuk Jonathan Yasin Ranau dan Datuk Mat Bali Musa Sipitang sebagai responden. Bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat bertarik 16 Januari 2023 yang menyatakan keempat-empat ahli parlimen telah memberikan penjelasan dan mengesahkan tiada kekosongan kerusi berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah serta Perlembagaan Bersatu.